Nah, para penonton semua, seterusnya selepas perbincangan ini kita nak terbang ke Sarawak. Betul, kita nak menyaksikan berkenaan tentang Sarawak Skills, tambah kursus baharu bagi memenuhi keperluan semasa, yang mana sahabat penyampai kita Firdaus akan membawakan gambarannya. Kita terus saja bersama dengan Firdaus di Sarawak. Silakan. Terima kasih Ismail dan Raja Saufi di Angkasa Puri. Bersama saya dalam cerita Pagi Sarawak pagi ini, Firdaus Rashidis. Hari ini kita akan berlintas langsung dari Tabuan Jaya, iaitu dari Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak ataupun Skills. Dan baik, bagi memenuhi keperluan tenaga kerja mahir di Sarawak, sebagai ambisi untuk mencapai sebuah negeri maju menjelang 2030, Sarawak pastinya memerlukan tenaga kerja mahir yang sendiri di Sarawak. Dan untuk memenuhi hasrat ini, Sarawak Skills telah ditubuhkan pada 1994 dan kini menawarkan sebanyak 9 kursus, dan antaranya penyamaan udara, elektrik, pereka grafik, sistem komputer dan pelukis pelan, termasuk pelan kejuruteraan. Dan baik, untuk melangkah ke hadapan lagi, Sarawak Skills kini dalam perancangan untuk menyediakan lebih banyak kursus bagi memenuhi keperluan tenaga mahir di Sarawak. Dan bersama saya sekarang ialah Pengarah Eksekutif Skills Sarawak, iaitu Encik Halman Haji Sabri. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Boleh huraikan lagi bagaimana Sarawak Skills memenuhi keperluan kemahiran masa depan di Sarawak? Terima kasih RTM. Kalau kita lihat perkembangan Sarawak Skills, Sarawak Skills ataupun dulu disebut sebagai Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak, ia bermula pada tahun 1994 atas inisiatif Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan juga industri-industri yang terlibat di negeri Sarawak. Ini adalah objektifnya adalah untuk menyediakan keperluan tenaga mahir seangkatan dengan negeri-negeri lain di Malaysia yang telah menubuhkan pusat kemahiran negeri. Jadi Sarawak Skills agak lambat sikit penubuhannya, iaitu pada tahun 1984, dan sekarang ia telah berkembang dengan pesatnya, dan kita memiliki 8 buah learning institution di bawah Sarawak Skills. Antaranya ialah ICAT University College now. Juga menyediakan program-program kemahiran ataupun teknikal seangkatan dengan perkembangan negeri Sarawak. Berkenaan dengan kursus-kursus yang telah kita sediakan, kita mempunyai, Sarawak Skills alone mempunyai lebih kurang 12 kursus kemahiran, termasuklah mekatronik, elektronik, electrical, dan yang terkini adalah kursus-kursus yang menghendaki kita ke arah tenaga diperbaharui ataupun renewable energy dan juga hydrogen economy. So, apa yang kita perlu lakukan sekarang ini ialah kita akan menyediakan kursus-kursus memenuhi keperluan negeri Sarawak dan juga industri. Itu adalah perkembangan yang terkini di Sarawak. Walau bagaimanapun, apa yang telah kita lakukan di sini untuk mendekati industri, kita telah menubuhkan jawatan kuasa Industry Driven Consultative Committee. Ia adalah dipengerusikan oleh ahli-ahli dalam industri di negeri Sarawak. Jadi ini adalah perkembangan terkini yang kita telah lakukan untuk menyediakan tenaga pekerja yang memenuhi keperluan industri sehala dengan keperluan perkembangan teknologi masa sekarang. Jadi kita tidak lari daripada digital economy dan juga industri 4.0. Kita tak lari daripada itu. Cuma pada dasarnya TVET yang kita canangkan sekarang ini, kita akan perkukuhkan selari dengan perkembangan teknologi. Kalau digital, kita tambah digital pada TVET yang kita lakukan sekarang ini. Alhamdulillah, apa yang berlaku di Sarawak Skills sekarang ini, kita mempunyai pelajar institusi lebih daripada 2,500 pelajar. Selepas post-COVID ni, nampaknya pelajar-pelajar mula menghampiri kita dan mempelajari apa teknikal yang kita ajar kepada mereka. Selain daripada apa yang telah di soalan daripada Encik Firdaus tadi, ialah
employability. Maksudnya di sini ialah pemasaran keboleh pasaran. Kita bangga sebab 90% daripada pelajar kita telah mendapat pekerja selepas 6 bulan bergraduasi. Itu ada satu kebanggaan kepada kita. Terima kasih atas perkongsian itu tadi, Pak Mengarah. Dan baik, itu merupakan antara perkongsian yang kita boleh kongsikan dari Pusat Kemahiran Bias di Sarawak. Untuk itu kita kembali bersama rakan di Angkasa Puri. Silakan. Saya nak tengok mana ya? Itu dia berkenaan dengan cerita Pagi Sarawak.